Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM. So cikgu nak sambung 5 lagi soalan bahagian A kertas 2 soalan MRSM Okey, so kita pergi kepada soalan yang ke-6. Okey, rajah 3 menunjukkan graf laju masa. Okey, kita ada graf laju masa bagi suatu objek bergerak selama 15 saat. Okey, so pelajar take note dekat sini Kalau pelajar jumpa saja graf laju masa, so cikgu recall balik. So laju melawan masa lah. Okey, so kecerunan dekat sini, ni kecerunan ni menunjukkan pecutan. So kalau pecutan sama dengan laju bahagi dengan masa Okey, apa-apa saja dibahagi dengan masa mesti ada perkataan kadar lah. Kadar perubahan laju. Okey, kadar perubahan ambil atas laju Okey, dan special graf ni luas di bawah graf Luas dia adalah jarak. Okey, pelajar take note dekat sini. Okey, so kita tengok soalan dia. Hitung kadar perubahan laju. Okey, dia tak kata hitung pecutan, dia tak kata hitung kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju ni adalah pecutan lah. Okey, objek itu dalam 8 saat yang pertama. So dekat sini kita ada 12 saat, 15 saat, so 8 dekat sini lah. Okey, so cikgu buat 8 saat. Okey, so kat sini Okey, dia nak pecutan dia lah, ataupun kadar perubahan laju. So kadar perubahan laju kita cari kecerunan. So dekat mana-mana pun kecerunan dia tetap sama So macam mana nak cari kecerunan? So kena tahu tu nilai 2 titik lah. So koordinat dekat sini pelajar take note 12, 18. So koordinat dekat sini 0, 20, 24. So kita label lah X1, Y1, X2, Y2. So M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, so ni adalah formula kecerunan Formula ni dia beri semasuk peksa. So 18 tolak dengan 24 Okey, bahagi dengan 12 tolak 0. So kita akan dapat 18 tolak 24, so negatif 6 Okey, per dengan 12. Okey, ataupun kita selesaikan dia lah. Okey, cikgu keluarkan kalkulator cikgu. So 6 bahagi dengan 12. So pelajar akan dapat negatif 0.5 So negatif 0.5. Okey, so dekat sini pecutan MS negatif 2 lah. MS negatif 2. Okey, so yang ni pelajar jawab di ruang jawapan di ruang jawapan dekat bawah ni. Okey, so cikgu tunjuk dekat atas sebab kita nak refer gambar Okey, seterusnya yang kedua, jarak dalam meter yang dilalui oleh objek bagi 3 saat yang terakhir. So jarak pelajar dah tahu dah, bila sebut saja jarak dia adalah luas di bawah graf lah untuk 3 saat yang terakhir ni lah. So kita kena cari luas segitiga. Okey, so tapak ni ada 3, tinggi dia ada 18. So luas segitiga untuk soalan B tu, so luas sama dengan 1/2 darab dengan tapak ada 3 tadi, darab dengan 18 dia punya tinggi. So kecilkan 2 kali 1, 2 kali 9, 3 kali 9 27 meter. Okey, so settle untuk soalan yang pertama, soalan nombor 6 mudah je kan? Okey, so kita pergi kepada soalan yang ke-7. Rajah 4 menunjukkan carta palang bagi bilangan pelajar yang menyertai kelab matematik di SMK Indah. Okey, kelab matematik. Okey, so yang merah ni adalah perempuan, yang biru ni adalah lelaki lah. Okey, seorang pelajar dipilih secara rawak dari kelab matematik. So dia nak pilih seorang je.
Okey, hitung kebarangkalian bahawa pelajar yang dipilih adalah pelajar perempuan. Okey, so dekat sini macam mana kita nak buat? First kali kita label dululah. Okey, ni perempuan. Perempuan ada berapa kat sini? 60. So lelaki ada berapa sini? 40. So kat sini perempuan ada 50, lelaki ada 20. Okey, so untuk formula kebarangkalian so kebarangkalian pelajar perempuan sama dengan bilangan pelajar perempuan bahagi dengan bilangan ruang sampel. Maksudnya semua sekali lah. So perempuan ada berapa kat sini? 50 tambah 60. So 110 per dengan keseluruhan dia 170. Okey, so kita akan dapat 110 per 170 ataupun 11 per 17. So kita potong kosong, kita kecilkan. Mudah sangat-sangat kita guna formula saja. Okey, seterusnya kita tengok B. Dua pelajar dipilih secara rawak dalam kalangan pelajar perempuan. Okey, hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua pelajar dipilih itu dari sesi pagi. So sekarang ni kita tengok sesi pagi saja Sesi pagi perempuan. So sesi pagi perempuan, so 60. Okey, 60 per dengan semua sekali lah 100. Okey, ni yang pertama, dua pelajar dipilih secara rawak. So ni pelajar pertama lah. Okey, dan pelajar yang kedua mestilah kurang sikit So dekat sini 59 per 99 sebab dia nak sesi pagi saja dekat sini. Okey, boleh pelajar So dekat sini kita tekan kalkulator sajalah. Okey. Okey, so cikgu tertukar dekat sini. Minta maaf lagi sekali. So sekarang ni dia nak perempuan sesi pagi. Okey, di kalangan pelajar perempuan. So total perempuan lah. Okey, kalau perempuan sesi pagi ni 60 per dengan semua sekali pelajar perempuan mestilah 110. Patut tak dapat. Okey, so ni perempuan yang pertama. So lepas kita keluar yang pertama, perempuan yang kedua mesti 59 per 109. So kita tekan kalkulator lah kat sini. Okey, 60 per dengan 110. Okey, darab dengan 59 per dengan 109. So pelajar akan dapat 354 per 119. 354 per 119. So settle Okey, yang ni pun sama juga. Pelajar jawab di ruang jawapan lah. Okey, so settle untuk soalan B. Kita pergi kepada soalan C. Okey, dua orang pelajar dipilih secara rawak dari sesi petang. So sekarang ni sesi petang Hitung kebarangkalian sekurang-kurangnya seorang pelajar lelaki dipilih. So dekat sini dia ada perkataan sekurang-kurangnya pelajar lelaki. Maksudnya kalau pelajar pertama lelaki, pelajar kedua lelaki jugalah. Okey, ataupun pelajar pertama lelaki, pelajar kedua perempuan. Sebab sekurang-kurangnya seorang lelaki kan, ataupun pelajar perempuan lepas tu pelajar lelaki. So 3 ni. Okey, ataupun paling mudah lah, paling mudah satu tolak dengan pelajar perempuan Ni pelengkap lah, ni pelengkap. Okey, so kita kira dekat sini lah. Perempuan berapa? Perempuan pelajar. So kita tengok dekat sini. Pelajar kira pelajar kira perempuan. So perempuan dekat sini 50 per dengan 70 Okey, so kita kira dekat sini 50 per dengan 70. Okey, ni perempuan yang pertama lah. Kalau perempuan yang kedua mesti kurang sikit, 49 per 69. So dekat sini kita tekan kalkulator saja Ni untuk soalan C. Soalan C Okey. So kita tekan kalkulator je lah. 50 per dengan 70. Okey, darab dengan 49
per dengan 69. So pelajar akan dapat 35 per 69 lah. Okey. So 1 tolak dengan jawapan pelajar tadi. So pelajar akan dapat 34 per 69 per 69. So settle. Okey ya, sekurang-kurangnya seorang pelajar lelaki. Okey, settle soalan yang ke-7. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-8. Okey, soalan yang ke-8, rajah 5 menunjukkan pelan pandangan hadapan dan pandangan sisi bagi dua prisma yang digabungkan. So dekat sini kita ada prisma. So prisma ni digabungkan lah. Okey, so dia bagi gambar macam ni. Okey, lakarkan bentuk 3 dimensi bagi objek tersebut. So kita nak lakar 3D. So cikgu kecil sikit. Okey, so macam mana kita nak lakar 3D gambar ni? So cikgu lukis kat sini lah. Okey, ni pandangan sisi. So kalau 3D, so cikgu buat garisan binaan ni warna kuning ni garisan binaan. So pelajar lukis. Okey, kita lukis macam ni lah. Ni. Okey, ni garisan binaan. So yang ni adalah pandangan sisi. Maksudnya tengok daripada sini tengok daripada sini. So pelajar akan nampak macam ni lah. Okey, betul So ni pandangan depan. So pandangan depan daripada sini lah. So pelajar akan nampak macam ni. Okey, so ni adalah gambar sini dah. Dan pelan macam ni lah. Okey, so pelajar sketch di ruang jawapan lah. Sketch, so tak perlu buat ukuran sebab dia minta kita sketch sajalah. Okey, so cikgu sketch lagi sekali. Okey, kena cari ruang untuk sketch lah. Sekejap Okey, so cikgu sketch dekat sini lah. Okey, first kali kita tengok bila 3D dia macam ni lah gambar dia. Okey, dia macam ni gambar dia. Ni 3D. Okey, so pandangan sisi dulu pandangan sisi yang dekat sini So kita akan nampak macam ni lah. So bila sketch yang ni tak nak ada So mesti sharp. Okey, so yang ni adalah pandangan depan dia lah. Pandangan depan dia. So kita akan nampak macam ni. Okey, so kita akan nampak gambar dia. Okey, ni gambar 3D lah. Gambar 3D. Okey, seterusnya kita tengok soalan dia, sambungan dia. Hitung luas dalam sentimeter satah condong. So dia minta kita kira satah condong So cikgu lukis dekat sini. Cikgu bawa warna lain sikit. Satah condong. Dekat mana satah condong tu pelajar? So dekat sini ni adalah satah condong lah. Okey, so yang ni ni ada satah condong. So dia minta kita kira satah condong tu lah. So kita tahu panjang dekat sini. Okey, kalau kita tengok pelan dia dekat sini panjang dia sini ni adalah 5. So yang ni adalah 5 lah. So tinggi dia 3, kat sini 3 kan. Ni pandangan sisi ni. Okey, so kita tahu dia 5 kat sini. Okey, seterusnya kita nak cari panjang satah condong tu. So macam mana nak cari satah condong dekat sini pelajar? So mana pen cikgu ni? Okey, so kita nak satah condong ni panjang dekat sini So kita tahu panjang ni adalah 4. So dekat sini 4. Okey, so dekat sini 3 lah. Okey, so 3. So dekat sini 3. So nak cari hipotenus ataupun gambar dekat sini Cikgu lukis gambar kat sini. So kat sini 4, kat sini 3 So tinggi dia 3. So nak cari satah condong tu 3 kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 lah. Kita nak cari panjang X. So kita boleh tekan kalkulator. Okey, 3 kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 2. So kita akan dapat 18 lah. So 18 X kuasa 2 bawa pergi sini punca 18. So kita dapat X lah. So punca 18. So kita dapat 4.24. So X tu
4.24. So sekarang ni gambar dia macam ni lah, satah condong tu. Okey, kat sini 5, kat sini 4.24. So 4.24 darab dengan 5 lah. Okey, so 4.24 darab dengan 5, kita dapat luas. Luas untuk 1 ni 21.2. So sekarang ni dia ada 2. Satah dia dekat bawah lagi 1. So darab 2 So kita dapat 21.2. So kita darab dengan 2. So automatik kita akan dapat darab dengan 2. So pelajar akan dapat 42.4 lah. 42.4. Mudah sangat-sangat Okey, so settle untuk soalan pelan. Okey, settle. Jawab di ruang jawapan di ruang jawapan. Dan okey, kita pergi kepada soalan yang ke-9. Okey, soalan yang ke-9 ni soalan garis lurus lah. Okey, rajah 6 menunjukkan garis lurus OQ, SQ, RQ dilukis pada suatu satah kartis. Okey, OQ, SQ dan RQ. Okey, titik RS terletak pada paksi Y, RQ terletak selari dengan paksi X. So yang ni selari dengan paksi X. Okey, soalan pertama cari koordinat titik Q. So koordinat titik Q ni mudah Okey, so Y dia kita tahu Y dia 5 lah. So X dia kita tak tahu. So kita dapat daripada persamaan garis lurus ni kan, Y sama dengan X. Apa maksud Y sama dengan X? Y1, X1, Y2, X2, Y3, X3 dan seterusnya lah. So dekat sini kita akan dapat X tu 5 lah. Okay, so 5, 5 koordinat dia mudah je, satu markah. Okay, seterusnya persamaan garis lurus SQ. So SQ. Okay, untuk cari persamaan garis lurus So persamaan garis lurus cikgu jawab kat B So mesti Y sama dengan MX tambah C. First kali cari dia punya kecerunan dulu. So kecerunan kita tahu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So kita kena tahu dua titik lah. So untuk cari SQ kita tahu titik ni 55. So titik ni 0, 03. Label lah X1 Y1, X2 Y2. So Y2 dia 5. So 5 tolak 3 per X2 dia 5 tolak 0. So dekat sini 2 per 5 Okay, so kita dapat kecerunan dia 2 per 5. So bila dah dapat kecerunan, kita masukkanlah dalam persamaan ni 2 per 5 X plus C. C ni apa? Pintasan Y. So pintasan Y ni garisan yang memotong pada paksi Y lah. So kalau soalan macam ni, kita tak perlu masuk nilai kita terus ambil garisan yang memotong pada paksi Y. So koordinat dia 3. Masuk je terus kat sini. So Y sama dengan 2 per 5X tambah 3. So settle. Mudah Okey, so settle untuk soalan yang ke-9. Kita pergi kepada soalan yang ke-10, soalan yang terakhir lah untuk hari ini. Okey, selesaikan. Okey, dia dah bagi persamaan dekat sini. Okey, seperti biasa seperti yang cikgu cerita, bila ada saja pecahan, kita anggap dia makanan lebih, bagi kat jiran dia. Ni jiran dia. Jiran diasingkan oleh simbol ni lah. Okey, so yang tinggal 3X tambah 2 darab 4. So 8 sama dengan 2 darab 2X. So 4X. So 8 sama dengan 4X. So 3 buat pergi sini lah, tolak 3X. So kita akan dapat X sama dengan 8. Okey, settle. 2 markah 1 markah, 2 markah. Okey, seterusnya B. Aileen, Farah dan Kumar menyertai satu pertandingan robotik. So kita ada Aileen, kita ada Farah, kita ada Kumar. Okay, Farah memperoleh markah 19 skor lebih daripada Aileen. So Farah dia dapat skor 19 lebih daripada Aileen. Maksudnya 19 tambah Aileen lah.
Senang macam tu. Okey, seterusnya Kumar 2 kali ganda skor Alin. So Kumar 2 kali ganda, maksudnya 2 kali ganda Alin lah. Okey, diberi bahawa jumlah skor mereka 163. Jumlah skor maksudnya tambah ketiga-tiga lah. So kat sini Alin dia jadi A lah. So kita tambah semua 19 tambah A tambah 2A tambah A sama dengan 163. So A tambah 2A 3A tambah A 4A sama dengan 163. So 19 bawa pergi 11, so tolak 19 lah. So A sama dengan 163. 163 tolak dengan 19. So kita akan dapat 144. So 144 bahagi dengan 4. So kita akan dapat skor Alin bahagi dengan 4. So dapat 36. Mudah sangat-sangat. So bila soalan kedua ni 2 markah, proses dia ada kat sini 1 markah, jawapan dia 1 markah. Okey, so settle untuk 10 soalan MRSM. Diharap video cikgu membantu. Boleh like, komen dan subscribe lah. Okey, Assalamualaikum.